pakai ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri. استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu dalam majlis ilmu atas anjuran Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Menyambung bacaan kitab Idaman Penuntut, yang mana terakhirnya kita pada 2 hari bulan 4 di Pahang, di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Indra Mahkota 15, Kuantan, Pahang. Secara fizikal lah, bukan secara maya. Oleh kerana PKP ni atas usaha AJK teruskan pengajian kerana virus COVID-19 merebak, tak boleh datang masjid, tidak memberhentikan kita untuk belajar mengaji. Alhamdulillah. Siapa yang ada kitab Idaman Penuntut penggal yang pertama tu boleh buka. Yang Rumi muka surat 30. Yang Rumi. Yang Jawi muka surat 62. Jawi muka surat 62, saya ada tanda ni 2/4. Rumi muka surat 30 duduk dekat N. Kalau Jawi duduk dekat Shin. Boleh buka kitab Ahli Qaryah Indra Mahkota 15 pun boleh lah. Yang mana ada kitab tu buka kitab.
kita membicarakan tentang sunat-sunat dalam solat. Yang mana kita berhenti pada membahaskan membaca doa lepas habis daripada tasyahud akhir. Habis tahiyat akhir, sunat baca doa. Yang tu kita akan bahas pada malam ni. Siapa ada soalan, boleh soal nanti. Saya cuba tengok untuk kalau sempat kita jawab. Yang mana kita tahu sunat-sunat sebelum sembahyang ada. Antaranya azan, antaranya iqamah, antaranya laungan as-salatu jami'ah. Itu adalah sunat-sunat, antaranya sutrah. Masa nak sembahyang letak satu benda kat depan tu kan. Kita panggil sutrah. Itu adalah sunat sembahyang, tapi sunat sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang. Dan ada juga sunat dalam sembahyang yang terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sunat ab'ad, yang kedua dipanggil sunat hayat. Sunat ab'ad kalau dalam kitab kita ada 7 perkara dia kata. Macam baca tahiyat awal, selawat atas Nabi, kunut dan sebagainya. Kita dah bahas lepas dah tu. Dan habis dah bab sunat ab'ad, ada lagi satu sunat yang dipanggil sunat hayat. Sunat hayat. Sunat hayat ni sunat yang tak macam sunat ab'ad. Sebab sunat ab'ad kalaulah meninggalkan sunat ab'ad, disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau sunat hay'ah atau sunat hay'at, tinggal dia sujud sahwi, batal sembahyang. Jadi sunat ab'ad meninggalkan dia sunat sujud sahwi, tak sunat pun sah dah sembahyang. Sunat hay'ah meninggalkan mana-mana sunat hay'ah, tak kena sujud sahwi, tapi dia sujud sahwi juga, batal sembahyang dia. Dan kita dah bincang sunat hay'ah tu antaranya banyak. Sebelum ni kita masuk bab mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan, kita dah bincang sebelum ni. Yang kedua pula kita bincang doa iftitah. Lepas Allahu Akbar tu, selepas angkat tangan tu sunat tu dalam sembahyang. Sunat hay'ah, sunat hay'at. Kemudian lepas pada tu kita disunatkan baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Itu sunat hay'ah lah yang kita dah bahas lepas dah. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sunat juga. Sunat hay'ah. Kemudian menjaharkan, menyaringkan bacaan Fatihah pada sembahyang Fatihah dan surah pada sembahyang subuh, pada sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Kita dah bahas panjang dah. Kemudian memperlahankan suara pada tempat-tempat yang lain, macam solat zuhur, solat asar, slow, perlahankan. Kemudian kita bahas amin, sebut amin, adalah sunat hay'ah juga. Kemudian kita bahas baca surah, lepas Fatihah tu baca surah. Baca surah tu sunat hay'ah juga. Apa lagi yang kita dah bahas? Mengucapkan takbiratul intiqalat. Takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Kita dah bahas. Termasuk kita bahas tasmi' i'tidal yang lepas lah. Kemudian kita bincang berkaitan dengan angkat tangan ketika perpindahan rukun, nak rukuk, angkat tangan, bangun daripada rukuk, angkat tangan tu. Kemudian kita bincang juga sunat hay'ah yang seterusnya, sami'allahu liman hamidah. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Lepas tu rabbana lakal hamd ketika i'tidal. Kemudian ketika rukuk, sunat hay'ah yang seterusnya adalah kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pada sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Semua kita dah bahas dah tu. Dan yang terakhir sekali yang kita jumpa 2/4 hari tu, meletakkan 2 tapak tangan di atas 2 peha ketika duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Lepas tu ketika duduk di antara 2 sujud, letak tangan kita atas peha. Dan disebut juga kat sini, selarikan, samakan hujung jari dengan kepala lutut. Jangan main letak gitu. Ini yang datang kuliah pada 2/4 hari tu, dia ingatlah sebab taklah jauh sangat 2/4. Baru je ni. Baru-baru pun berapa bulan dah lah. Maksudnya kalau kita ni kepala lutut kita, biasa kita akan letak macam ni je.
Macam tu je. Belah kiri ke belah kanan kita tak macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Jatuh kat ni lah. Jatuh kat ni lah. Jatuh kat depan lah. Sepatutnya, yang sunatnya, yang sempurnanya, letak betul-betul lah. Dah ni kepala lutut, letaklah betul-betul macam ni. Kalau tak tangan kanan kan macam tu. Dekat sini ya. Jangan sini. Jangan sini. Jangan sini. Ada kalau tangan kiri tu, kalau lutut kiri, tangan kiri kan. Ni lutut kiri, tangan kiri. Letaklah macam ni elok-elok. Tapi biasa kita tengok letak macam ni, nampak? Macam ni. Tak macam ni, tak macam ni, tak macam ni, tak macam ni. Taklah elok-elok, biar sempurna, straight. Sebab tu dia sebut di sini, samakan hujung jari dengan kepala lutut. Samakan. Ni yang kita bahas yang terakhir ni. Dibiarkan lurus. Tangan kanan tangan kanan, jari telunjuk ni begini. Bukan gini, bukan gini. Gini, betul-betul sama. Okey, itu yang terakhir yang kita jumpa dekat Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Kuantan. Masuk kita perbahasan kita pada yang malam ni lah. Sambungan N, muka surat 30, idaman penuntut, ataupun muka surat 62, Shin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang ke N, sebab A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Apa dia? Membaca doa selepas habis daripada tasyahud akhir. Tasyahud tu tahiyat lah. Lepas habis tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu habis dah tu. Disunatkan baca kama sallaita ala Ibrahim. Itu kita dah bahas lepas lah. Sehinggalah fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu yang kita baca kama sallaita ala Ibrahim tu bukan doa, itu dia panggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah memang sunat pun. Yang ini kita nak bahas lepas baca tasyahud, baca doa. Baca doa tu sunat. Dan jarang, bukan jarang, dah kurang dah orang buat. Dah kurang dah orang baca. Sebab fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus salam. Itu yang tak cantik, tak sempurna. Bacalah doa tu. Sekejap. Jadi apakah doanya? Disebut doa ni. Kalau boleh hafal lah doa ni. Kalau boleh hafal lah. Apakah doa dia? Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Satu riwayat. Sunat tambah lagi satu, ada dua riwayat. Tambah lagi, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub. Tu riwayat ketiga tu. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Tu ada dalam kitab Idaman Penuntut, muka surat 30 bawah sekali. Rumi, Jawi muka surat 62 bawah sekali juga. Hafal lah kalau boleh. Kalau baca laju-laju, sekejap je. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sekejap je. Kalau baca laju-laju lah. Tapi baca slow-slow lah. Saya nak beritahu. Kalau baca laju, kejap je. Macam kita nak baca. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Mereka laju kan? Tapi yang cantiknya, Kama sallaita ala Ibrahim wa ala. Tu cantik bacaan tartil gitu. Tapi kalau nak baca bacaan laju, tadwir laju pun tak apa. Nak beritahu sekejap aja. Jadi kalau boleh hafal doa ni sebab warid daripada Nabi SAW.
Dan riwayat lain mengatakan, jika nak ringkaskan doa ni ada, pendek je. Allahumma ghafirli dhambi kullahu. Allahumma ghafirli dhambi kullahu. Ya Allah, ampunkan dosa aku semua. Ya Allah, ampunkan dosa aku semua. Aku minta ampun semua dosa aku. Senang je. Bukan senang lah, pendek aja. Pendek aja. Cuma kalau tengok kitab kita ni, siapa ada kitab idaman penuntut ni, cuba kita tengok ni, panjang tu. 1, 2, 3, 4 baris. Dan bacaan dan didetailkan satu persatu. Mari kita tengok satu persatu. Didetailkan satu persatu. Allahumma ghafirli ma qaddamtu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Ma qaddamtu, dosa aku yang lepas. Qaddam tu yang lepas. Ma qaddamtu, apa yang lepas-lepas dosa aku buat. Ma qaddamtu wa ma akhartu, segala dosa-dosa aku yang lagi akan datang, aku mungkin akan buat nanti, aku minta ampun ya Allah. Tu. Minta ampun yang lepas, minta ampun dulu. Allahumma firli, aku minta ampun. Kemudian ma qaddamtu, yang telah aku buat dulu. Wa ma akhartu, yang akan datang. Wa ma a'lantu, dan macam-macam dosa lagi. Macam-macam dosa tu aku minta ampun semua. Wa ma asrartu, yang sir, yang tersembunyi, yang tersorok-sorok, dosa yang tersorok, dosa dalam hati ni. Duduk tak ikhlas, ujub, takabur, sum'ah, hasad, semua penuh dalam hati ni, orang tak tahu. Tu asrar tu, benda yang dalam, aku minta ampun ya Allah. Orang lain tak tahu, orang lain nampak baik, tapi dalam hati aku ni, aku je tahu dan engkau je ya Allah tahu. Jadi aku minta wa ma asrartu, yang rahsia, yang tersimpan, yang orang tak tahu, dosa aku ni, minta ampun ya Allah. Wa ma asraftu, yang melampaui batas, dosa yang melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan sebenarnya ya Allah, dosa yang aku buat engkau lagi tahu pada aku sendiri. Nak beritahu ni, sebab ya Allah engkau Maha mengetahui. Nampak? Didetailkan satu-satu. Allahumma ghafirli, ampunkan, wa ma qaddamtu wa ma akhartu, yang lepas, yang akan datang. Dan boleh diringkaskan, Allahumma ghafirli zambi kullahu, ya Allah engkau ampunkan dosa aku semua. Bila sebut ampunkan dosa aku semua, dengan maksud semua, dengan maksud yang lepas, yang akan datang, yang semua. Pendek. Tapi kenapa Nabi tak ajar kita gitu? Allahumma firli zambi kullahu. Nabi ajar kita Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Detailkan satu-satu, supaya kita dapat merasa, setiap kali kita baca, kita akan merasa dosa kita. Allahumma ghafirli, rasa dosa. Ya Allah, banyaknya dosa. Wa ma qaddamtu, dah lepas banyaknya, dah lepas aku buat dosa. Wa ma akhartu, akan datang ni aku tak boleh. Ya Allah, takutnya. Terasa satu. Wa ma akhartu wa ma a'lantu, wa ma a'lantu, macam-macam dosa ya Allah. Ingat lagi, wa ma asrartu, Allah, yang ni aku tahu, aku seorang je yang aku tahu aku buat dosa ni, orang lain tak tahu ya Allah, aku minta ampun juga. Sebut satu-satu. Tu hikmah dia. Tapi kalau Allah maghfiri dzambi kullahu, boleh juga, ya Allah ampunkan dosa aku semua. Tak adalah feeling rasa salah tu, rasa salah, aku bersalah, aku berdosa, gitu aja. Tapi tak dapat detail satu-satu. Tapi kalau kita sebut dosa yang lepas, dosa yang akan datang, dosa sekarang, dosa dalam, dosa zahir, dosa batin, dosa satu-satu, dia lebih rasa sebab detail kan. Detail kan. Sebab tu hikmahnya. Nabi ajar kita satu-satu, panjang. Detailkan satu-satu bab dosa ni. Jadi sunat baca. Saya baca sekali lagi. Siapa yang boleh cari kat kitab, mana-mana kitab ke kan, mana kan, banyak ada ni perkara ni. Doa ni memang masyhur lah doa ni. Saya baca sekali lagi ya. Lepas fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Satu riwayat. Tambah lagi hadis yang kedua. Allahumma inni a'udzu bika minal azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dua hadis, dua riwayat. Tambah lagi ada riwayat ketiga. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Tiga-tiga ni baca. Terbaik. Lepas bila baca ni? Setelah tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir.
Dan membaca doa ni tak semestinya selepas selawat Ibrahimiyah. Bukan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik sampai habis je fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma firli. Kalau macam tu baguslah. Tapi tak semestinya macam tu. Kadang-kadang dia malas nak baca kama sallaita ala Ibrahim. Jadi oleh kerana aku tak baca kama sallaita ala Ibrahim sebab dia tu sunat, maka aku juga tak perlu bacalah doa Allahumma firli ma qaddam tu. Tidak. Walaupun dia tak berminat, dia tak nak baca, dia tak malas dia nak baca selawat Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim, tetap juga sunat baca doa dengan maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Apa baca terus itu? Tak baca kama sallaita ala Ibrahim ke? Tak payah. Bukan tak payah baca, tak semestinya baca. Tak nak baca yang tu pun tak apa, doa tetap juga sunat baca. Jadi kadang-kadang dia tak baca doa, ataupun paling kurang Allahumma firli dhanbi kullahu pun tak nak baca. Ataupun mana-mana riwayat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, tu je baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tu je. Jadi ya. Habis tu dia tak baca kama sallaita ala Ibrahim. Bukan menjadi syarat baca kama sallaita ala Ibrahim baru baca doa. Tak ada. Tak baca kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahimiyah pun tu cerita lain, tu sunat lain. Jadi kalau tak baca, tak dapatlah sunat tu. Tetap juga kesunatan doa tadi tu ada. Jadi biasa orang dia gabung sekali. Kenapa tak baca doa? Dah aku baca sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad je. Lepas tu salam. Tahulah aku tak baca kama sallaita ala Ibrahim. Tak baca kama sallaita ala Ibrahim punya pasal lah sebab dia sunat. Habis tu kenapa tak baca doa? Kita cerita pasal doa. Oh, maknanya tak semestinya lah. Tak semestinya baca je kama sallaita ala Ibrahim baru baca doa. Tak semestinya. Dah malas sangat nak baca kama sallaita ala Ibrahim, baca doa terus lah. Malas nak baca doa panjang tadi, pendek kan? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tak nak baca Allahumma firli dhanbi Allahumma firli dhanbi kullahu. Macam tu lah. Jadi tetap sunat membaca doa ni. Sebab apa? Sunat tu kuat. Sunat baca. Okey, mana lagi kuat sunat kama sallaita ala Ibrahim, sunat selawat Ibrahimiyah sunat juga, dan doa yang tadilah Allahumma firli ke ya muqallibal qulub. Mana-mana doa lah. Mana lagi kuat kekuatan sunat itu? Sebab sunat dia ada sunat, dia ada lebih kuat lagi sunat tu. Mana kekuatan, keafdalan dia, mana yang kuat kama sallaita ala Ibrahim dengan doa? Mana lagi kuat? Kuat doa lagi. Biasanya kita baca kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, kita tak baca doa. Kita dah buat terbalik kod. Sebab kita meninggalkan yang sangat mahal, iaitu doa. Tapi kita buat yang mahal. Mahal apa? Kama sallaita ala Ibrahim tu mahal. Yang dia tinggal lagi mahal. Dia hanya buat yang mahal je. Sepatutnya buat yang sangat mahal. Yang mahal ni malas sangat tinggal lah sebab mahal aja. Iaitu sangat mahal. Apakah dia yang sangat mahal? Pahalanya tinggi. Apa dia? Doa. Tapi kita macam itulah. Yang cantik baca semualah. Mahal pun sapu, sangat mahal pun sapu, biasa semua sapu. Sunat-sunat ni, itu yang terbaik. Tapi dah terbalik kod dah gitu. Nak macam mana? Sepatutnya kalau malas sangat, bacalah doa walaupun tak nak baca kama sallaita ala Ibrahim. Tak nak baca panjang-panjang, Allahumma firli dhanbi kullahu. Tak nak baca lagi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Lagi cantik Allahumma firli man qaddamtu sampai habis. Paling cantik. Kenapa jadi gitu? Kerana pada pendapat dhaif membaca doa adalah wajib. Siapa tak baca dosa ataupun tak sah sembahyang. Ada pendapat dhaif yang mengatakan dia adalah wajib untuk membaca doa. Ketika tahiyat akhir tu wajib baca doa. Wajib baca doa. Tak baca tak boleh. Pada tahiyat akhir, pada Allahumma at-tahiyah, betul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, mesti kena baca doa. Tak baca doa tak boleh. Sebab semayang mesti kena baca doa. Sebab dia wajib doa tu. Tapi bukan pendapat muktamad. Pendapat tu dhaif je. Cuma adalah pendapat ulama mengatakan doa itu wajib. Doa selepas ketika tahiyat akhir tu wajib. Mazhab Syafi'i kita, dan pendapat muktamad tak wajib, sunat. Tapi adalah ulama kata wajib. Dan
kalau nak dibandingkan dengan selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu, tak ada satu ulama pun kata wajib. Nampak martabat dia? Semua ulama mengatakan sunat. Okey, rukun, at-tahiyatul mubarak, tahiyat, tasyahud, ulama mengatakan wajib, iaitu rukun. Okey, itu sepakat. Selawat Allahumma salli ala Muhammad, sepakat, wajib. Kama sallaita ala Ibrahim, sepakat, sunat, sunat. Doa tak sepakat. Ada sebahagian kecil mengatakan wajib, sebahagian besar mengatakan sunat. Jadi kita dapat faham, ada juga sebahagian ulama mengatakan doa tu wajib, doa ketika tahiyat akhir tu. Dan tapi majoritinya, yang muktamadnya, tak wajib. Doa kita pun tahu. Tapi tak ada pun satu ulama yang mengatakan selawat Ibrahimiyah wajib ketika tahiyat akhir. Tak ada pun. Jadi mana dia punya martabat naik sikit? Naik doa lah. Sebab doa ada juga yang kata wajib, walaupun bukan yang muktamad. Sebab tu kata, kalau kita nak bandingkan selawat Ibrahimiyah dengan doa, lebih lagi doa. Lebih dari segi pahala, afdal dia lebih lagi. Tapi yang kita dok tinggal, yang itulah. Doa tu lah. Dan kalau kita tengok pula, kita kaji lagi, doa dalam sembahyang ketika tahiyat akhir tu, ya, ada sebahagian yang mengatakan wajib. Betul kan? Muktamadnya tak wajib. Sebahagian kecil mengatakan wajib. Doa di luar sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Lepas tu baca zikir-zikir wirid, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tu doa lepas sembahyang. Ada tak ulama kata wajib? Tak ada. Ulama kata, tak ada satu pun ulama kata lepas sembahyang mesti doa. Mesti doa lepas sembahyang, lepas salam. Tak ada. Sebab dah habis sembahyang dah pun. Tak ada pun ulama kata wajib. Semua kata sunat. Lepas sembahyang elok berdoa, sunat berdoa. Seorang pun tak ada kata wajib. Ada tak ulama yang mengatakan tahiyat akhir tu sebelum salam tu wajib? Ada, dah sebut tadi. Ada sebahagian kecil mengatakan lepas tahiyat akhir kita baca tu wajib baca doa. Okey, jadi kita buat dua perbandingan. Doa di dalam sembahyang selepas ketika tahiyat, ada sebahagian kecil ulama mengatakan wajib baca doa. Selepas salam, lepas sembahyang tu, lepas salam, tak ada pun kata wajib. Jadi dua ni mana lagi tinggi martabat? Pastinya doa dalam sembahyang tadi, ketika tahiyat akhir tu lebih tinggi martabat. Yang pertama, dia dalam sembahyang. Doa dalam sembahyang lebih tinggi martabat daripada luar sembahyang. Okey, dan ada ulama mengatakan walaupun sebahagian kecil, ianya wajib ketika tahiyat akhir. Maka naik lagi martabat. Okey, kita dapat tahu martabat doa di dalam sembahyang dengan masuk di tahiyat akhir adalah lebih tinggi martabat daripada di luar sembahyang dengan masuk lepas salam. Okey, kita tak baca doa ketika tahiyat akhir tu sebab kita kata sunat. Tapi kita baca doa lepas salam. Nampak? Terbalik kod. Kita buat yang semua kata sunat. Tapi kita tak buat yang martabat lagi tinggi, iaitu doa dalam sembahyang, dan ada sebahagian yang kita wajib. Itu kita terbalik kod. Amalan kita ni terbalik kod. Kod pakai terbalik. Yang afdal, yang terbaik, kita tak buat. Yang baik, yang terbaik, saya nak tak boleh sebut yang murah sebab semua ibadah semuanya mahal, kan? Kita buat yang mahal, tapi yang lebih mahal kita tinggal. Yang mana lebih mahal? Berdoa ketika tahiyat akhir kita tinggal. Doa lepas salam kita doa. Doa dalam tu lah, cuma jangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu habis lah. Siapa saya tengok tak berjalan komen ni. Tapi siapa ada soal, saya tak tahulah saya salah masuk ke. Tapi kalau ada soalan, boleh soal, sebab komen tu tak berjalan. Memang tak ada komen kot. Sebab ada, tak keluar je. Keluar je. Jadi saya dah nampak dah ada. Jadi saya jawab. Sebab saya tak nampak, dia tak naik. Dia tak naik komen, tak berjalan komen tu. Bila tekan all, baru keluar. 62 komen ambil kau. Okey. Tak apa, saya nak habiskan ni. Jadi saya tengok soalan dia. Jadi kita macam tu lah. Jadi ada dua perkara yang pelik kita ni. Kita doa yang sunat, yang confirm sunat, yang 100% sunat, iaitu lepas salam. Sunat doa. Tapi yang sunat juga, tapi ada sebahagian kata wajib,
iaitu berdoa di dalam ketika selepas tahiyat akhir dan dalam semayang lagi tu, lagi martabat tinggi doa dalam semayang. Kita tak buat. Kita tak buat. Dan dibandingkan pula kama sallaita ala Ibrahim, selalu baca. Doa tak baca pula. Tak balik kod lagi. Patutnya baca doa lah. Kama sallaita ala Ibrahim tak payah kalau malas sangat. Kalau rajin baca semualah. Jadi dari segi keutamaannya, janganlah tinggal doa sebelum salam. Malas sangat pun, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Yang kejap lain. Tuhan yang membalik-balikkan hati. Bukan Tuhan tu membalikkan hati. Tuhan yang membuat kita kejap balik hati. Kejap sini. Kita ni berbalik-balik hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kau tetapkan aku atas agamamu, atas jalanmu, ya Allah. Kadang kau membalik-balikkan hati. Orang kejap gini. Dulu baik, sekarang dah tak baik dah. Dulu kawan rapat, sekarang tak rapat dah. Dulu rakan karib, sekarang dah jadi musuh dah. Macam tu. Kita ni, hati kita gitu. Dulu minat kat agama, sekarang tak minat. Dulu tak minat agama, sekarang dah minat pula. Macam-macam. Dulu minat fiqh, sekarang minat tauhid. Dulu minat tauhid, sekarang minat fiqh. Begitu. Yang membalik-balikkan hati. Kadang-kadang balik-balikkan hati tu yang menyebabkan jadi dosa. Kadang-kadang dengan sebab berbalik-baliknya hati tu, masih lagi tak sampai tahap dosa, jadi baik jugalah, cuma jadi lain. Tapi yang penting Allah membalik-balikkan hati. Jadi ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Minta pada Allah. Jadi yang terbaik semua buat doa dalam sembahyang, doa kama sallaita ala, doa tahiyat lepas tahiyat, doa lepas salam, semua buat. Itu yang terbaik. Jadi baca doa ni adalah sebelum salam. Jika nak sujud sahwi, sebelum tu lah, maksudnya baca doa sampai habis, sujud sahwi, duduk, sujud, duduk, sujud, duduk, bagi salam. Jangan baca lepas ujung tu pula. Aku nak sujud sahwi sekejap lagi ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, sujud sahwi. Lepas tu duduk. Lepas tu sujud sekali lagi. Lepas tu duduk, masa tu baru dia baca Allahumma fili ma qaddam tu. Janganlah. Sebab dia selepas tahiyat, habis tahiyat je dia baca waktu tu. Sebelum salam tu lah. Jika dia nak sujud sahwi, dia baca sebelum sujud sahwi tu. Jangan dia baca selepas sujud sahwi pula. Apa lagi? Sunat ditambah doa. Dan doa tadi, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu tadi, tak semestinya baca doa tu. Kalau nak reka doa sendiri pun boleh, dengan syarat bahasa Arab. Boleh reka doa sendiri. Kita nak baca doa Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh semua, apa-apa doa. Semua boleh doa ketika di ujung tadi tu. Kita tak nak baca Allahumma fili ma qaddamtu, tak apa, kita nak baca yang tu. Kita nak baca doa lain pun dibenarkan. Sama ada doa tu doa akhirat ataupun tu doa dunia. Minta dunia pun boleh, minta akhirat pun boleh. Doa tu, doa meminta dunia ataupun doa meminta akhirat. Dua-dua boleh. Dengan syarat bahasa Arab. Cuma sebagai peringatan lah, panjang doa tu tak boleh panjang sangat. Tak sunat lah pula panjang sangat. Kita kalau konon-konon lah boleh baca doa, habis kita baca doa sampai panjang sangat. Tidak. Disunatkan panjang mana doa tadi? Disunatkan maksimum doa tadi sama macam panjang bacaan tahiyat dan selawat. Bacaan tahiyat dan selawat, ya. Tahiyat dan selawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa saat tu? Berapa saat tadi tu? Saya tak kira. Berapa panjang tadi tu? Berapa lama tadi tu? Maksimum doa pun panjang tu. Jangan lebih pula doa daripada panjang tadi. Jadi pendek aje lah. Yalah, pendek je. Tak best waktu, antara tempat yang mustajab doa adalah sebelum salam tadi tu. Lepas tahiyat tadi tu. Lepas habis baca tahiyat, masa tu yang sunat baca doa. Dan tempat yang makbul, tempat yang mustajab doa waktu tu kalau macam tu aku baca panjang, tak juga, tak sunat balik. Dia tak boleh panjang, dia pendek aje. Pendek macam mana? Jangan lebih panjang daripada bacaan tahiyat dan selawat. Yang tadi agak-agak berapa saat? 10 saat lah. Saya tak kira sini. At-tahiyah sampai Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ.
Baca berapa saat. Saat tu juga, doa tu juga kena panjang tu. Jangan lebih. Kalau lebih, tak sunat dah. Yang sunat panjang tu ataupun kurang sikit. Malah boleh jadi makruh. Makruh. Lebih-lebih lagi jadi imam. Jadi imam kan, dia lepas dia baca tahiyat apa semua, dia baca kama sallaita ala Ibrahim, lepas tu dia baca lagi doa panjang lagi, makruh pula kat situ. Makruh memanjangkan doa lama sangat walaupun baca, makruh. Nak baca panjang yang lama-lama doa tu selepas salam. Lepas salam, waktu tu panjangkan. Ada ke doa lain? Boleh buat apa-apa doa kita sendiri dengan syarat bahasa Arab, dan ada banyak riwayat-riwayat yang lain. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ada juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada macam-macam doa, riwayat, banyak riwayat. Malah boleh kalau kita nak buat kita punya doa sendiri, sama ada dunia ataupun akhirat. Baik, kita tengok soalan. Sebab saya tak perasan ada soalan, tiba-tiba tengok-tengok rupanya ada soalan. Boleh juga baca doa yang sama dengan doa kunut pendek, Allahumma firli ya ghafur. Boleh juga Hanif, boleh. Jika baca doa bahasa Melayu dalam hati. Kalau baca dalam hati itu bukan baca. Dia panggil berdoa dalam hati. Ni baca doa dalam hati. Kan? Mana ada baca doa dalam hati? Yang ada berdoa dalam hati. Sebab bila baca, dia ada bunyi. Dia ada makhraj. Dia ada bunyi. Dia boleh dengar kat telinga, dia ada bunyi. Itu mana baca. Baca Quran. Sebab sekarang baca Quran dia pun. Baca surah Ali Imran. Okey. Aku cakap baca. Bacalah dalam hati. Itu bukan baca. Kan dalam hati tak nama baca. Itu bukan baca. Aku suruh baca. Cakap. Bila orang suruh action tu terus cakap. Jangan duduk. Dia baca dalam hati. Dalam hati tu tak nama baca. Tapi boleh ke berdoa dalam hati? Boleh. Bercakaplah dalam hati tu. Tak nama baca. Jadi bila tak nama baca, dia berdoa dalam hati, okey, tak ada masalah. Sebab bukan baca. Bahasa Melayu, tak ada masalah. Sebab dia bukan baca. Yang tak boleh, baca dalam bahasa selain pada bahasa Arab. Tu tak boleh. Keluar selain pada bahasa Arab kat mulut dia ketika sembahyang, tak boleh. Tak boleh, dengan masuk batal. Jadi nak berdoa dalam hati boleh. Begitulah. Tapi martabat yang rendah lah doa dalam hati ni. Yang terbaik, dia ada bunyi, keluar kat mulut, dengar dekat telinga, keluar dekat mulut, dengar dekat telinga, bayangkan doa tu dan rasa dengan hati. Terbaik semua. Mulut ada bunyi, telinga ada dengar, fikiran fokus, hati merasai doa tu atau mengharapkan doa tu. Jadi semua anggota kita guna, panca indera kita guna. Itu yang terbaik. Tapi kalau hati saja, okey. Tapi martabat turun sikit lah. Baca kat mulut aja doa, hati tak ada, martabat turun juga. Dia kena ada kat mulut, ada kat telinga, ada dekat fikiran dan ada dekat rasa tu. Rasa untuk mudah-mudahan Allah makbulkan. Itu yang terbaik. Yang terbaik masih berlafaz. Kat bawah ni apa? Dalam sujud akhir pun ada baca doa juga kan. Boleh baca doa kat sujud akhir, boleh baca. Tapi jangan lama sangat juga. Boleh baca. Baca juga bahasa Arab jika baca bunyi. Kalau dalam hati, suka hati lah. Kan? Nazir Aziz, Ustaz cakap sebaik-baik berdoa mesti berlafaz. Tu doa Arab saya tak hafal. Jadi saya berdoa dalam bahasa Melayu lah dalam hati. Kadang-kadang terlepas lafaz di mulut Ya Allah ketika berdoa lepas tasyahud akhir. Batal ke kerana bercakap? Ya Allah tu bahasa Arab. Kalau nak tahu. Ya Allah tu Ya Allah. Ya Allah bahasa Arab. Allah tu lah. Jadi Ya Allah, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya tu kan wahai. Allah tu Allah lah. Ya tu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tak apa. Mujur dia terlepas Ya Allah.
Ya Allah ampunkan. Habis, batal. Batal. Janganlah bercakap. Tapi kalau ya Allah, tak batal. Sebab ya Allah bahasa Arab. Nazir Aziz. Kalau berdoa dalam sujud terakhir panjang mana boleh. Sebenarnya dalam sujud terakhir kita tak semua panjang-panjang, tidak. Kita sekadar doa aje. Itu kalau sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang berjemaah jangan buat gitu. Sembahyang berjemaah imam bangun. Imam Allahu Akbar, dia pun terus pergi. Doa, tinggalkan doa. Baca nanti lepas sembahyang, lepas salam nanti. Tapi kalau dia sembahyang seorang kan, sembahyang sunat ke apa, memang disunatkan baca tempat yang mustajab doa ketika sujud. Ya. Cuma janganlah lama sangat. Biasa-biasa je. Dia tak adalah kadar berapa lama, mesti 1 minit, kurang 1 minit, tak adalah. Secara umumnya jangan lama sangat. Biasa-biasa dah lah. Sekadar gitu je. Jangan lama sangat. Baca doa dalam sujud tu. Kalau nak berzikir, ya cantik, lama pun tak apa. Nak sampai 11 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Slow-slow baca 11 kali. Tak apa lah, sebab dia zikir. Tapi kalau doa, sekadar yang penting-penting lah. Jangan melirik-lirik pula doa tu dalam sujud pula tu. Okey, boleh berdoa selepas salam sebelum raut muka. Ada juga, ya, sunat juga. Sunat juga baca masa berpaling ke Assalamualaikum. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Masa tu ada sunat doa. Dan masa nak raut muka pun ada doa. Ada la ilaha illa anta, macam-macam doa ada. Betul, raut muka. Dia satu sini sunat, raut muka sunat yang kedua. Jadi kalau kita letak macam ni, dah dapat satu sunat. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, letak macam ni, dapat satu sunat. Ataupun lepas buat macam ni, dapat satu sunat. Nak dapat dua, letak macam ni, tarik, dapat dua sunat. Dan nak lagi, masa ni baca doa lagi. Doa lagi sebelum tarik muka. Tarik muka pula, raut muka. Sunat doa lagi, banyak sunat ada. Kalau baca balik bacaan antara dua sujud sebelum salam, Rabbi fili, bacaan antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajburni, boleh? Boleh. Cuma digalakkan ubah sikit. Digalakkan ubah sikit. Rabbi fili warhamni wajburni tu nak sama boleh, tapi digalakkan lah. Kalau nak sama pun boleh, ubah sikit, tambah sikit. Jangan sama, tambah sikit. Satu dua ayat, satu dua perkataan pun cukup dah. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani kan. Tambah beberapa lagi. Beberapa kalimah lagi. Sambung ke kat awal ke kat depan ke kat tengah ke, supaya tak sama macam tahiyat, tak sama macam duduk antara sujud. Kerana ada beberapa hukum yang berkait, antaranya adalah walaupun ianya taklah sampai tahap mesti buat, taklah. Apabila kita tukar tempat, maka ada sunat sujud sahwi kat situ. Tukar tempat. Kita baca surah ketika tahiyat, baca Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr ketika tahiyat, ada hukum sunat sujud sahwi. Sebab dia pindah tempat. Bukan pindah yang sunat sekalipun. Pindah yang sunat-sunat sekalipun. Ada hukum untuk sujud sahwi. Jadi bila memindahkan Rabbi fili warhamni wajburni, sebiji tu sama tu, ada tuntutan sujud sahwi kat situ. Jadi macam mana nak guna doa yang sama? Pertama, niat ini bukan doa duduk di antara dua sujud. Doa aku lain, tapi doa nak sama. Itu saya kata cantiknya tambah sikit. Tambah sikit lagi. Di awal ke, di akhir ke, di tengah ke, tak kisah. Doa kita sendiri. Takkan tak ada doa. Doa-doa yang duduk doa tu tambah sikit lagi, gabungkan, supaya seolah-olah dia bukan doa macam duduk di antara dua sujud.
Bukan macam doa tu. Tapi nak sama tapi ada lain-lain sikit. Cukup lah. Settle lah kat situ. Tapi kalau buat juga tak ada masalah, sah sembahyang. Kalau tak ubah pun sah lagi. Dibaca sebagai doa tu lah. Tu yang cantik. Saya faham kita boleh teruskan saja doa walaupun imam dah beri salam. Boleh. Ada tak had jangka masa tertentu antara salam kita dan salam imam, atau tak ada had? Tak ada had masa. Tak ada had masa. Berapa jauh pun boleh, berapa lama pun boleh. Orang pakat kalau di masjid tu imam dah balik rumah, dah sampai rumah, dia tak salam lagi. Boleh. Tak ada masalah. Dari segi harus, dari segi boleh. Dari segi bagus ke? Tak bagus. Dia lain. Boleh lain, harus tu boleh. Boleh ataupun harus tu lain. Boleh memang boleh pun. Tak batas men, tak batal. Boleh je. Tapi bagus ke? Tak bagus. Yang bagus macam mana? Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Habis aku nak baca doa, tak habis lagi ni. Baca lepas salam nanti, baca puas-puas. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak nak juga, aku ada doa, aku nak baca dalam sembahyang aku. Nak baca juga, boleh. Namanya boleh. Bukan bagus, bukan afdal, bukan sunat, tak. Boleh. Ataupun bahasa lain, harus. Ataupun okey je. Ataupun tak batal pun. Tak batal sembahyang pun. Cuma bagus, tak bagus. Tak bagus. Sebab imam buat, kita kena buat. Imam buat, kita buat. Imam buat, kita buat. Imam buat, kita buat. Itu sebab imam dijadikan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Bila imam rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampaikan ada hukum masbuk, iaitu tengah-tengah baca Fatihah ni. Fatihah tu rukun makmum ni. Fatihah tu rukun. Dia bawa Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar. Dia kena Allahu Akbar sebab dia masbuk. Nak bagi tahu, ikut imam. Kuatnya suruh ikut imam. Sampaikan tinggal Fatihah. Tinggallah Fatihah. Fatihah tu rukun. Tinggal sebab kau masbuk. Kena belajarlah bab masbuk tu. Kau masbuk, tinggal Fatihah. Fatihah pahala besar. Pahala besar pun tinggal rukuk dengan imam untuk dapat rakaat, kan? Tiba-tiba agak-agak doa yang tak wajib pun doa, sunat aja. Nak kena tinggal tak? Kalau kita faham, kalau Fatihah pun kena tinggal kalau masbuk, jangan baca Fatihah. Tak boleh baca Fatihah kerana imam dah rukuk, kena ikut imam. Kalaulah doa yang sunat-sunat ni, lagilah kena tinggalkan doa tu. Lagilah kena salam cepat-cepat dengan imam. Tapi boleh ke? Boleh. Kalau nak buat juga boleh. Sebab tu kata harus, boleh. Okey. Cuma ada ke jangka masa waktu berapa lama? Imam dah salam dah, makmum tak salam lagi. Ada ke had dia jadi batal ke? Tak ada. Berapa lama pun tak apa. Tak nak salam tak apa. Sampai nak masuk, nak habis waktu baru salam pun boleh. Imam dah balik, imam dah datang balik nak sembahyang waktu yang seterusnya dah, dia baru bagi salam pun boleh. Contohlah melampau tu tak. Tak ada had. Dalam musim Covid ni, kadang-kadang orang bukan agama Islam datang minta sedekah luar pagar. Adakah kalau kita bagi sedikit wang kepada mereka juga dianggap sedekah? Sedekah. Kadang-kadang sedekah tu pun pahala besar jugalah. Bantu orang Islam, pahala besar juga. Sebab bantu sama Islam dan sebagainya. Habis kalau sedekah kat orang kafir, jadi sedekah juga. Sebagai dakwah dan sebagainya. Boleh. Cuma bukan dia nak buat dia punya ni lah. Dia punya rumah agama dia tu. Kuil dia tu. Kalau dah bawa datang, ini saya mau buat bukan masjid, kuil nak buat untuk semayang punya. Ini untuk semayang punya nak buat ni. Nak buat lantai, nak buat pagar apa. Itu tak boleh. Sebab dia nak buat benda tu. Ni kita tak tahu dia minta untuk dia lah. Untuk dia belanja. Sedekah boleh? Boleh. Pahala besar juga. Mana besar dengan bagi kat orang Islam, orang yang beriman. Dua-dua dia ada kelebihan. Bagi kat orang Islam, sebab sama-sama akidah, sama-sama Islam, sedekah sebagainya. Bagi dekat orang kafir, sedekah kat dia sebagai kemanusiaan, ada pahala juga. Sedekah kat dia sebagai dakwah, nanti kita bagus orang Islam, boleh jadi juga, besar juga pahala. Boleh. Tahan ke sampai imam balik rumah? Saja je. saya contoh tu bagi nampak melampau sikit je. Okey, kita tengok soalan lain. Saya macam dah bunyi azan je tu. Sekejap tengok soalan lain pula.
Mana ni? Oh, Abang Rashid ada. Syahrir Alir. Bangun dari sujud, sunat ke kita menekan tangan semasa hendak bangun? Sunat. Syahrir, masa kita nak bangun daripada sujud tu, nak bangun dari sujud, sunat ke menekan semasa hendak bangun? Nak bangun berdiri lah. Daripada sujud nak berdiri. Daripada sujud nak berdiri ke? Sunat. Sujud, lepas tu nak bangun tu, tekan. Ya, sunat. Semasa hendak bangun. Bangun apa? Bangun duduk ke bangun berdiri? Masa bangun dari sujud, sunat ke menekan tangan? Masa kita sujud, kita nak bangun, kita sunat duduk kejap, lepas tu tekan lagi tangan, bangun lagi. Tu sunat. Sunat. Tekan tu sunat. Doa itu dilafazkan atau dibaca dalam hati. Doa lah, nama doa dilafazkan lah. Arwah mak saya ajarkan doa ni, Alhamdulillah, Zainur Rafa, terbaik. Sebab kalau selagi kita baca selagi Zainur Rafa amal doa tu, ada saham di dalam kubur, saham khusus. Sebab tu kita kalau boleh, Zainur Rafa ataupun siapa-siapa yang ada ni, terbaik kita ajar anak kita sendiri yang mana yang dia akan baca sampai mati, supaya kita dapat saham khusus lain. Saham dia buat baik, dia sedekah, semua memang dapat dah. Ni saham lain. Macam Fatihah, jangan jangan bagi dekat ustazah dapat pahala tu ajar Fatihah. Kita kena ajar Fatihah kat dia, biar dia baca. Bila dia setiap kali dia baca Fatihah, kita dapat saham. Sampai mati pun kita dapat saham khusus. Sebab kita yang memperkenalkan dia dengan Fatihah. Macam tu juga surah-surah lazim, kita yang ajar. Ibu apa ajar. Bacaan dalam sembahyang yang kena buat tiap-tiap hari sampai mati, itu kita ajar anak kita. Jangan bagi ustaz-ustazah ajar. Ustaz-ustazah tu ajar untuk mantapkan dari segi makrah, betul apa semua okey. Tapi mengenalkan bacaan-bacaan yang memang tiap-tiap hari buat. Sembahyang lah, apa lagi? Atau selain pada tu lah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ajar anak kita yang memperkenalkan kalimah tu dekat anak kita. Maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebab kita akan dapat saham sampai bila-bila. Sampai dia mati, sampai kita mati pun dapat juga. Jadi tengok ni, antaranya Zainur Rafa ni, mak dia ajar. Setiap kali dia baca, ada saham. Dia sembahyang, dia sedekah, dia memang dah ada saham dah. Ni saham lagi. Saham dalam kubur. Ada saham. Sebab tu kita ajarlah anak kita perkara yang memang, yang biasa, yang memang selalu dibuat. Sembahyang, bacaan-bacaan yang biasa kita cakap. Baca doa naik kereta, kita yang kenalkan, bukan ustaz. Jangan bagi ustaz-ustazah. Rugi sab kat ustaz-ustazah. Untung je ustaz-ustazah tu dapat pahala free je. Bukan anak dia, tapi dia dapat setiap kali budak tu baca. Setiap kali dah besar sampai ketua, dia je dapat. Rugi mak bapak. Untung ustaz. Ustaz-ustazah buat apa? Sekadar nak mantapkan sebutan dan sebagainya. Tapi memperkenalkan mak bapak aku. Contohnya antara ingatan kita dengan mak kita, dengan ayah kita lah. Contohnya Zainur Rafa ni. Macam apa? Arwah mak saya yang ajar. Teringat. Ada benda yang untuk kita ingat dia. Kalau dia ajar macam-macam. Ajar tahiyat, ajar baca tu, ajar baca ni, ajar itu. Yang selalu kita buat. Lagi sentiasa kita ingat kat dia. Ingatan tu doa juga. Mama Jojo dan Bang Rashid hadir. Ada, Alhamdulillah. Apa lagi? Kalau ada soalan lagi. Masa dah ni dah. Lain sangkut. Mana ada sangkut, Mak Ngah? Oh, tadi je sangkut je. Adakah doa yang sunat dibaca sewaktu sujud terakhir kita solat? Ya. Dia tak ada doa khusus ketika sujud terakhir. Baca je doa. Cuma jangan lama sangat. Biasa-biasa. Cukup-cukup. Mana lagi? Okay. Kalau berdoa sujud terakhir panjang mana boleh ni yang tadi? Boleh juga. Tuan suruh saya action. Boleh baca. Ustaz, boleh Rokia Abdullah, boleh baca doa dari ayat Al-Quran dalam sujud
Sebab ada yang mengatakan tak boleh baca Quran dalam sujud. Nampak ni. Ini antaralah. Ini antaralah Ruqyah Abdullah. Inilah yang saya sebut tadi tu. Kita tukar bacaan-bacaan tu, baca Quran dalam sujud memang ada larangan. Jika baca juga ada tuntutan sujud sahwi, tapi taklah baca tu batal sembahyang, tak batal. Cuma ada larangan. Betul Ruqyah. Cuma okay. Baca doa dari Quran, daripada Quran, kita jangan niat Quran, kita niat doa, maka tak ada masalah. Yang kata ada larangan tu, dia baca itulah, baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau macam tu memang ada larangan. Baca ketika sujud, ketika rukuk, ada larangan baca Quran. Jika buat juga sunat sujud sahwi, tapi tak sampai tahap batal ya kalau baca. Cuma ada doa-doa daripada Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah, kata Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim doa. Kita baca doa tu dalam sujud, dalam tahiyat, selepas tahiyat akhir tu, sebelum salam, niat kita doa, maka tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita nak baca doa. Kebetulan doa tu doa yang ada dalam Quran. Niat kita nak baca doa, bukan nak baca Quran. Boleh. Cuma janganlah baca Quran dengan niat nak baca Quran, baca Fatihah ke apa ke. Janganlah gitu. Kita baca wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Macam-macam doa-doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua tu doa-doa, doa nabi-nabi yang banyak, yang terbaik dalam Quran. Kita boleh baca walaupun sujud, walaupun tahiyat, tapi niat kita nak baca doa. Ruqyah Abdullah, cantik soalan ni. Apa lagi? Orang ummi tak boleh jadi imam. Ini pendapat muktamad ke? Ya. Macam ni. Orang ummi tak boleh jadi imam, yang mana bila jadi imam ada makmum. Makmum dia tak ummi. Makmum dia fasih. Makmum dia fasih. Makmum dia boleh sebut ra. Makmum dia ra. Dia sebut ra. Dia tak boleh. Ra jadi ghain. Ra. Dia buat 10 kali, 20 kali, 100 kali pun tak boleh. Kita ra. Dia ra. Kita pun sebut ra. Boleh. Tukar balik. Jadi makmum yang boleh sebut ra, umpamanya lah ra, imam ra, tak boleh ra. Maka makmum tadi tak boleh berimamkan imam ra tadi. Sebab imam tu namanya ummi. Itu pendapat yang muktamad, ya. Walaupun ada pendapat yang kedua, ketiga, keempat yang mengatakan tak gitu. Boleh aja. Tapi yang muktamad mazhab Syafi'i, itulah dia. Syah. Okey, saya rasa dah tak ada soalan dah. InsyaAllah kita boleh sambung akan datang lah. Ada lagi soalan? Ada lagi. Saya ingat dah habis dah. Solat sekarang solat Jumaat hanya untuk AJK. Kita orang awam kena solat Zuhur. Adakah kena tunggu lepas habis solat Jumaat baru solat Zuhur? Tak perlu tunggu. Dia sebenarnya nak kata perlu ke tak perlu, dia ada kaedah dia. Dia gini. Jika seseorang itu dia meninggalkan solat Jumaat, solat Jumaat sedang diadakan, sedang berlangsung, sedang solat di qaryah dia tak solat. Okey, itu kaedah, dia tak solat. Kita tanya, dia tak solat, adakah dia boleh solat Zuhur terus? Sabar dulu. Tanya dulu. Bukan tanya, tengok dulu, kaji dulu. Kenapa dia tak solat Jumaat? Sedangkan solat Jumaat sedang berlangsung. Kenapa tak solat Jumaat ni? Kan wajib. Kenapa tak solat Jumaat? Kan? Bagi lelaki lah ni. Kan wajib. Dia kata, saya tak boleh pergi sebab demam. Demam sangat teruk. Apabila dia sakit, maka dia teruzur. Dia boleh kalau tak pergi sembahyang Jumaat. Bila dia teruzur, sedangkan dia asalnya wajib, tapi dia teruzur, maka dia bolehlah sembahyang
sembahyang Zuhur, dia kenalah sembahyang Zuhur, dia bolehlah tinggal sembahyang Jumaat. Orang macam ni tak payah tunggu. Sebab dia syarak membenarkan, syarak mengiktiraf, dia tak payah sembahyang Jumaat. Syarak mengiktiraf, dia tak payah sembahyang Jumaat sebab dia demam. Macam tu juga orang perempuan. Orang perempuan sedang berlangsung solat Jumaat, adakah dia boleh solat Zuhur? Dia boleh, nak kata dia boleh tak boleh? Tanya dulu, kaji dulu. Dia wajib tak solat Zuhur? Dia wajib tak solat Jumaat? Tak wajib. Boleh walaupun sedang berlangsung, walaupun imam tak sembahyang Jumaat lagi, duk tengah khutbah, dia dah sembahyang Zuhur, boleh. Tak payah tunggu balik. Macam orang dulu-dulu duk buat, kena tunggu orang balik baru orang perempuan ni. Bapak kau dah balik baru dia sembahyang Zuhur. Silap faham. Sebab dia memang tak wajib sembahyang Jumaat, maka dia boleh. Jadi orang yang diberi keizinan oleh syarak untuk meninggalkan sembahyang Jumaat, maka tak perlu tunggu. Yang kena tunggu ni orang yang tak diberi keizinan oleh syarak untuk dia tinggal sembahyang Jumaat. Dia mesti kena sembahyang. Kenapa kau tak sembahyang? Malah. Kenapa malah? Saja je malah sembahyang Jumaat. Pergi-pergi imam tu juga, aku dah menyampah dengan imam tu. Tu je alasan kau. Kau wajib sembahyang Jumaat lah. Malah aku pergi. Orang macam ni, adakah dia mendapat keizinan syarak untuk meninggalkan solat Jumaat? Tak dapat izin. Tak dapat izin. Dia kena solat Jumaat, tapi dia tak pergi solat Jumaat. Oleh kerana syarak tak mengiktiraf dia, maka dia tak boleh sembahyang Zuhur selagi tak habis. Kenapa dia selagi tak salam, selagi tak habis sembahyang Jumaat dekat masjid? Kenapa dia tak boleh sembahyang Zuhur? Sebab dia wajib sembahyang Jumaat. Kau wajib kan? Tekan sembahyang tu, pergi kan? Aku malas aku nak sembahyang Zuhur. Tak boleh, sebab kau wajib sembahyang Jumaat. Kenapa lepas salam baru boleh sembahyang Zuhur? Sebab lepas salam Jumaat dah habis. Bila sembahyang Jumaat dah habis, bila sembahyang Jumaat dah habis, baru boleh sembahyang Zuhur. Barulah kau pergi sembahyang Zuhur. Berdosa tetap berdosa lah sebab tak sembahyang Jumaat. Okey. Jadi menjadi polemik, menjadi masalah soalan-soalan ini sebab nak tentukan kita tak pergi sembahyang Jumaat dekat masjid sekarang time Covid ni, adakah dibenar syarak ataupun tidak? Jika ia tidak dibenar syarak tak mengiktiraf kita. Contoh, syarak tak mengiktiraf yang kita ni tak sembahyang Jumaat, sepatutnya kita kena pergi. Katalah syarak kata gitu. Setelah buat kajian-kajian, syarak mengatakan kita mesti kena pergi sembahyang Jumaat, maka kita kena tunggu lepas habis sembahyang baru boleh sembahyang Zuhur. Tapi kalau syarak kata kita dimaafkan daripada meninggalkan sembahyang Jumaat, dimaafkan atas sebab, maka kita boleh sembahyang tanpa tunggu. Jadi kat mana dia punya masalah polemik dia tu kat mana? Polemik dia dekat sekarang ni kita tak sembahyang Jumaat, adakah dibenar syarak ataupun tidak? Itu poin dia. Siapa yang kata setelah dia bagi tahu lah, ni hujah dia panjang lambat tu. Dia hujah, okey. Menandakan kita sepatutnya kena sembahyang Jumaat dan maka sepatutnya kita sedang berdosa sekarang kerana kita tak sembahyang Jumaat. Kita sepatutnya kena sembahyang Jumaat sekarang. Jika pendapat itu diambil, dia kena tunggu habis sembahyang sebab dia kata syarak tak membenarkan kita tinggal Jumaat. Syarak suruh kita sembahyang, maka dia kena tunggu masjid habis baru dia boleh sembahyang. Tapi kalau setelah kajian-kajian hujah-hujah diberikan mengatakan kita ni memang dimaafkan daripada sembahyang Jumaat atas sebab-sebab viral penyakit gitu gini, maka kita teruzur. Syarak mengiktiraf, tak payah sembahyang Jumaat. Dimaafkan, tak perlu sembahyang Jumaat, tak wajib sembahyang Jumaat. Okey? Maka kita boleh sembahyang walaupun tak habis lagi, tak payah tunggu masjid habis. Jadi yang mengatakan tak perlu tunggu, dia berpendapat bahawasanya tak pergi sembahyang Jumaat tu adalah satu uzur yang diiktiraf. Yang mengatakan tak kena tunggu, lepas habis dulu kat masjid baru boleh sembahyang, dia mengatakan kita tak sembahyang Jumaat ni tak diiktiraf syarak, kita berdosa semua, wajib. Jadi sekarang kita yang mana? Tu nak tanya, kita yang mana? Mana-mana? Mana tahu? Kita dimaafkan lah. Kita dimaafkan sebab Covid gini. Jadi kita ambil pendapat tu mengatakan kita dimaafkan tak pergi sembahyang Jumaat sebab berjangkit gini. Okey, bila kita teruzur daripada ataupun syarak mengiktiraf kita tak payah sembahyang Jumaat ataupun dimaafkan kalau tak sembahyang Jumaat, maka kita boleh sembahyang tanpa tunggu. Kat situ polemik dia. Kat situ dia point dia. Zainal Haji Dusamad Arab terjawab lah. Saya tak pernah tinggal doa dalam solat sebab masa kecil dulu guru pondok ajar sampai saya. Alhamdulillah, terbaik Muhammad Adam.
Sampai sekarang saya baca, ajar kepada anak terbaik. Salam sekuat mana suara kita boleh membaca surah. Sekuat mana suara kita boleh membaca surah dalam solat sunat dan solat fardu masa seorang diri. Solat sunat, dia semayang sunat, baca surah. Kuat mana masa seorang diri. Dia ada ni tau, ketika solat fardu dia kuat, kita tahu dah kuat tu lah, kuat jahar. Ketika solat, contohnya solat tahajud, solat malam-malam pukul 3 pagi tahajud tu, kita sunat kurangkan sikit daripada sembahyang yang kita biasa tengok imam duk baca tu. Baca sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang subuh kan kuat, okey, sembahyang kuat. Dan sembahyang zuhur kan perlahan, sembahyang maghrib kuat, sembahyang zuhur perlahan, okey. Di antara maghrib, bacaan kuat maghrib tadi dengan zuhur kan bunyi tak bunyi kat telinga, asal dengar telinga je kan. Zuhur dia tengah-tengah, itulah dia punya kadar. Dia antara kuat macam solat maghrib dan slow solat zuhur, tengah-tengah. Itulah dia punya kadar. Kadar dia. Kalau tahajud, bawah lagi sikit. Bawah lagi sikit daripada tadi. Tengah-tengah tadi tu bawah sikit. Okey. Daripada kalau solat tahajud, solat pukul 3 pagi solat tahajud, daripada macam solat maghrib kuat, kemudian solat zuhur perlahan, tengah-tengah. Okey, tengah-tengah tu itu secara umum. Itulah bacaan yang paling kuat. Solat malam ya. Solat malam yang sunat kuat. Solat walaupun sunat, walaupun solat sunat sekalipun, malam yang sunat kuat. Kalau siang tak sunat kuat tu. Solat sunat di siang hari tak ada bunyi. Macam solat zuhur lah, solat asar macam tu je. Ni cerita malam kan. Malam sunat kuat. Solat sunat kuat. Kuat mana? Kuat mana ni? Kuat di antara solat maghrib dan solat zuhur, kekuatan tu di tengah-tengah. Okey. Berbeza pula dengan solat tahajud. Solat tahajud maghrib dengan zuhur tengah-tengah, bawah lagi sikit. Di antara tengah-tengah tadi dengan macam solat zuhur lebih sikit. Lebih sikit daripada solat zuhur, kekuatan tu. Jadi maksudnya, kalau boleh kita kata, mudah-mudah kira lah, kalau sembahyang zuhur mungkin kita sendiri dengar, mungkin orang sebelah dengar tak dengar, gitu-gitu je kan. Itu kalau solat zuhur. Itu bacaan kekuatan dia. Habis solat tahajud kalau katalah berjemaah tadi, boleh dengar orang yang ketiga. Kita, yang kedua, sebelah kita, yang tak buat penjarakan ni, sebelah kita pun dengar juga. Sebelah satu lagi pun dengar juga. Itu lebih kurang kalau tahajud. Habis kalau secara umum, solat sunat yang waktu malam, kuat dia secara umum, daripada maghrib dengan zuhur, tengah-tengah kekuatan dia. Tengah-tengah. Siang, senyap. Sir, jangan kuat-kuat. Siang lagi. Habis. Saya rasa semua Muhammad Nara, orang Kuantan pun ada. Saya rasa tak ada soalan dah kot. Saya refresh je, masuk ada balik, refresh masuk ada balik. Cukup-cukup lah tu, sebab kita dah ni dah. Saya rasa dah tak adalah. Kalau ada pun lain kali lah. Alhamdulillah, terima kasih dari Abdul Muttalib and family. Alhamdulillah, entah bila dapat berjumpa lagi. Ada satu yang terakhir lah, last. Saya jawab last ni, tapi tak ada dah. Last. Kalau saya ada dua orang anak, saya ada dua orang anak jadi makmum, seorang baligh dan seorang lagi masih berumur 3 tahun. Okey, belum mayyiz tu. Boleh tak saya letak kedua-duanya di barisan belakang? Belakang sekali. Seorang dah baligh dan seorang lagi masih berumur 3 tahun. Maksudnya belum. Dari segi boleh, memang boleh aja. Cuma yang terbaik bukan situ. Dia duduk belakang sekali. Sebab dia tak memayyiz lagi.
Dia tak semayang lah, senang cerita. Tak main, tak semayang. Jadi dia tak boleh sekali kan. Nak antuk ajar dia letak belakang. Tapi kalau nak letak sebelah pun tak ada masalah sebab di rumah. Di rumah. Dari segi susunan tak boleh. Tak boleh tu maksud bukan tidak dituntut, bukan dianjurkan meletakkan yang dah balik, anak yang dah balik, sebelahnya anak yang tak memayih lagi, umur 3 tahun. Bukan itu cara susun. Itu bukan itu cara susun. Habis nak susun macam mana? Dia duduk belakang sekali sebab dia sekadar nak belajar-belajar gitu sambil-sambil main-main gitu je budak-budak ni. Dia duduk belakang sekali. Macam mana pun kalau letak kat sebelah di rumah bukan di masjid, masih lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan kacau orang dah. Tak ada masalah. Tapi kita tak boleh anggap dia semayang. Tak boleh anggap dia semayang. Anggap nak ajar dia gitu je. Gitu je. Syukurlah pukul 9 dah. Wallahu alam. Kita berhenti kat satu, kita berhenti dekat muka surat Allah. Muka surat masih lagi muka surat 62 Jawi, Rumi muka surat 31, beralih lah muka surat 31. Minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, hari malam minggu. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Esok petang ada pengajian, boleh soal. Esok petang ada soal jawab atas anjuran Surau Seremban, Surau An-Nur Seremban Selatan. Esok petang lepas asar pukul 5 lebih tu kan sampai maghrib. Jadi waktu tu ada yang soal yang tak jawab, soal tu lah. Soal nantilah esok petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.